Baik, pendidikan TVET merupakan antara laluan untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi, berpengetahuan, berinovasi dan mampu menghadapi saingan dan risiko-risiko pada peringkat global dan serantau selaras dengan keperluan semasa. Itu yang penting sebenarnya. Dan pada masa yang sama juga, institusi TVET perlu diselaraskan dengan kerjasama pintar bersama pemain industri bagi melahirkan tenaga kerja berkemahiran. Jadi, untuk membincangkan satu topik hari ini, kita bawakan kepada anda transformasi akademia industri Malaysia melalui TVET Aras Tinggi. Kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang UMP, dan juga Profesor Dr. Abdullah Ibrahim, Penolong Naib Chancellor Bahagian Pembangunan TVET Universiti Malaysia Pahang UMP. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya ke? Belum. Salam Ramadan. Selamat Ramadan. Baik, Datuk, kalau kita cakap berkenaan dengan TVET ni, mesti orang kata TVET ni pertamanya lah bukan arus perdana, pilihan kedua dan sebagainya. Tapi kita nak dengar juga pandangan daripada yang berbahagia Datuk berkenaan dengan UMP ni dalam melaksanakan program pendidikan secara latihan teknikal dan vocational TVET aras tinggi secara holistik. Kita mulakan dengan itu. Sebelum saya berbincang tentang bagaimana UMP sebenarnya melakukan high TVET ini, saya nak jelaskan dulu. Asas awalnya ialah di mana kalau kita lihat daripada TVET ini sebenarnya dia bermula dengan menawarkan program-program bersifat pensijilan dan juga diploma kemahiran yang sama ada ditawarkan oleh agensi-agensi kerajaan tertentu ataupun ditawarkan oleh seperti contohnya lah kalau politeknik yang menawarkan sehingga kepada diploma. Dan begitu juga dengan TVET tadi juga diasaskan ataupun dihajarkan oleh college community begitu. Jadi apabila kita melihat tentang perkembangan kemajuan dari segi teknikal ini, di mana mereka ini diajar asas untuk menjalankan kerja-kerja teknikal. Itu sebagai asas. Baik. Jadi untuk kita perkembangkan daya kreativiti, daya inovatif, daya untuk melihat bahawa bagaimana kita untuk perkembangkan lagi mereka ini di samping tidak hanya dalam bersifat operasi, kita memberikan laluan untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang paling tinggi, lagi tinggi, iaitu di peringkat ijazah sarjana muda, sarjana dan seterusnya kepada PhD. Baik. Jadi UMP dalam hal ini kita menawarkan program Higher TVET yang mana memberi laluan kepada pelajar-pelajar yang mendapat pendidikan TVET tadi untuk pergi ke pelajaran high TVET. Yang ini adalah merupakan salah satu daripada kaedah kita yang mana Universiti Malaysia Pahang, Universiti Teknologi Tun Hussein, Universiti Teknologi Melaka dan juga Universiti Perlis ataupun kita panggil jaringan industri Universiti Teknikal ataupun MTUN menawarkan program-program sebab ini supaya kita melahirkan satu lagi cabang iaitu cabang engineering dan satu lagi cabang teknologis. Yang mana ini adalah saling komplement sebenarnya. Bukan wujudnya apa yang dikatakan yang kedua ataupun kelas kedua. Tidak. Mereka ni komplement. Yang ini adalah design. Yang satu lagi ialah mereka cipta, mencari aplikasi baru, mengguna aplikasi-aplikasi baru, teknologi-teknologi baru, inovasi. Jadi ini adalah dapat membantu negara untuk maju. Saya nak mengambil contoh di negara-negara maju. Mereka telah melakukan perkara ini, TVET ini, awal lagi 20-30 tahun yang dulu. Sekarang mereka menikmati. Jadi technically mereka sekarang ni penduduk-penduduk mereka dah begitu advance dari segi kemahiran teknologi, kecekapan, new design dan dapat melakukan kerja itu dengan lebih cekap dan efisien dalam dari segi teknologi tadi. Jadi UMP dalam hal ini kita menawarkan high TVET ini, iaitu kita menawarkan program-program ijazah sarjana muda, sarjana dan juga PhD. Baik. Prof, kalau kita nak merealisasikan katanya merasai kemanisan teknologi di Malaysia yang negara maju sudah merasakan 3 tahun lebih awal daripada kita. Saya bicara dengan UMP industri diperkembang dan diperkasa dan selaku ketua kita Kapla pembangunan TVET di UMP sendiri. Macam mana sebenarnya kesiapsiagaan UMP terhadap usaha-usaha yang sebegini? Okey, sebenarnya TVET dengan bersama dengan industri ini dia macam sinonim dah. Tiada industri ataupun tiada TVET, industri dan institusi pengajian tinggi tak ada
gabungan lah macam tu. So maknanya dia dah serasi. Jadi MTUN ataupun termasuk UMP lah adalah sebuah universiti teknikal yang tidak ataupun tidak yang menawarkan program-program berbentuk engineering teknologi dan juga teknologi. Program-program yang sebegini mesti mendapat bantuan daripada industri-industri untuk ditempatkan pelajar-pelajar. Okay? Bagi mereka menjalani latihan kerana TVET ini mereka terpaksa dari semasa ke semasa memahami arus kehendak para industri ataupun pemain-pemain industri yang kita katakan tadi supaya mereka tidak ketinggalan, supaya mereka ni sentiasa relevan lah. Kompetensi atau kebolehan kemahiran mereka sentiasa relevan. Jadi kita sentiasa mencari jalan untuk mendekatkan industri dengan institusi. Kalau UMP sendiri, kita mengadakan perjumpaan dengan industri secara berkala lah, kita boleh katakan. Sama ada di peringkat fakulti sendiri ataupun kita adakan event yang besar, macam kita ada round table discussion bersama industri, semata-mata untuk memahamkan industri tentang apa kehendak institusi TVET dan apa pula mungkin peranan dia untuk kita memastikan bahawa program TVET yang dijalankan ini tidak seperti yang diwar-warkan, selalu mismatch, kita kata sebagai tidak serasi, tidak kemahiran mereka tidak seperti mana demand lah oleh industri kan. So oleh sebab itu kita sentiasa kena dekat, kita sentiasa kena dapatkan input daripada industri dan daripada input tadi kita compile, kita kumpulkan dan kita cuba selesaikan supaya selepas ini kita sampaikan ke pengetahuan pihak Kementerian Pengajian Tinggi contohnya untuk mereka membantulah dari segi prasarana, dari segi financial dan sebagainya. Datuk, bila Prof buka mulut saya teringat Allahyarham Jin Samsudin. Ya, bunyi. Persis Jin Samsudin sebenarnya teringat. Nak tengok cerita P. Ramlee balik. Tadi saya percaya apabila Prof katakan untuk kita kena ada kolaborasi dengan industri. Saya percaya UMP telah melaksanakan rencana yang cukup hebat bagi melaksanakan program-program high TVET seperti ini pada masa depan. Tapi saya percaya juga kumpulan sasaran ini pasti membuka ruang interaksi antara akademia, pihak industri dan juga berkenaan keperluan program pasar siswazah peringkat tinggi TVET ni sebenarnya. Jadi mungkin dalam ruang lingkup tu mungkin boleh Datuk kongsikan sedikit berkenaan dengan resolusi ke arah itu. Bila kita lihat keperluan TVET tadi, memang tidak boleh lari daripada bekerjasama dengan industri dan akademia. Itu tidak boleh kita lari. Kerana kalau kita lihat daripada apa yang saya jelaskan awal tadi, iaitu di peringkat TVET, asas itu di peringkat pensijilan ataupun diploma, kita mengajar ataupun memberikan technical skill. Di mana selepas itu untuk high TVET, kita memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah dan juga dari sudut kita melihat inovasi, kreativiti dan juga enhancement of the project ataupun teknologi yang ada. Jadi di sini kita perlukan pemain-pemain industri ini untuk bersama dengan kita, dan pada satu ketika kita dapat mengumpulkan hampir 40 industri bersama untuk kita adakan round table discussion, persidangan meja bulat untuk kita melihat bagaimana arus tuju perjalanan dan memahami untuk kita terus menawarkan program higher TVET ini untuk peringkat sarjana muda, sarjana dan seterusnya PhD industri. Yang mana tujuannya ialah untuk menyelesaikan masalah. Kita dah memahami dan kita boleh buat design dan kita boleh melakukan inovasi, kemudian kita menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh industri. Itu sebenarnya higher TVET. Kalau saya pernah ke Germany, di Germany mereka begitu rapat sekali antara University Applied Science mereka dengan industri, begitu rapat sekali. Di mana pensyarah-pensyarah mereka itu dapat bersama dengan industri untuk menyelesaikan masalah. This is what we call an higher TVET approach yang kita perlu lakukan di negara kita. Dan sekarang ini kita masih lagi untuk memahami dan bekerjasama dengan lebih giat. Dan salah satu daripada kaedah pembelajaran kita lakukan ialah WBL, Work Based Learning, yang mana melibatkan pelajar tadi berada di dalam
industri selama setahun, paling sekurang-kurangnya bersetahun. Jadi ini adalah asas untuk kita memperkenalkan mereka kepada ikatan dengan industri untuk menyelesaikan masalah industri tadi. Baik, Datuk, bila kita cakap berkenaan TVET ni sebenarnya pengalaman kerja itu lebih utama berbanding dengan akademik. Jadi macam mana kita nak sangkal dakwaan macam tu? Sebenarnya pendidikan TVET, higher TVET itu pun juga perlu. Bukan sahaja pengalaman kerja yang luas. Jadi sebab di sini ialah pengalaman itu adalah satu yang kita terima apabila kita telah diyakini tentang technical skill dan juga kebolehan kita untuk berinovasi dan juga kebolehan kita untuk menyelesaikan masalah industri tadi. Maka di sinilah mereka akan percaya, dan kita telah menyediakan platform dan menyediakan kurikulum, dan kita telah sediakan pelajar-pelajar begini. Sebenarnya tinggal lagi untuk disambut oleh pihak industri. Bagaimana mereka perlu mengetahui bahawa faedahnya mengambil pelajar-pelajar daripada higher TVET seperti yang ditawarkan oleh Universiti MTUN ini. Saya nak tanya ni soalan bocor sikitlah dekat dekat Prof. Setakat inilah sasaran untuk pengambilan higher TVET ni kalau di UMP macam mana? Secara amnya kalau di Malaysia juga pun macam mana? Dia dah menjadi isu global sebenarnya. Kerana apa? TVET ni adalah subjek teknikal. Dan untuk pengetahuanlah, kebelakangan ini kita menghadapi masalah pengambilan kerana feeder ataupun lepasan-lepasan daripada SPM lagi. Aliran sains ni sudah berkurang. Ini menjadi cabaran kepada MTUN, banyak mana-mana universiti lah yang menawarkan subjek-subjek teknikal ni. So kita sekarang ni dalam usaha untuk memikirkan, untuk memenuhkan kerusi dalam kelas lah kita katakan. Sebab semakin tahun, dari tahun ke tahun, pelajar yang masuk semakin merosot. Kerana apa? Mereka sama ada tidak berminat ataupun tidak ada pelajar yang layak untuk dan memohon. Tidak mencukupi syarat. Kerana tadilah pangkalnya adalah STEM kita panggil itu. Sains, teknologi, matematik, engineering dan matematik. Dah semakin berkurang. So, apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita kena berstrategi. Sebab ambilan TVET di universiti sekarang ni adalah biasanya daripada lepasan politeknik, lepasan sekarang college vocational, dan juga lepasan daripada Institut Latihan Kemahiran Awam dan swasta. So apa yang kita perlu buat ialah kita berstrategi untuk memastikan pelajar-pelajar ini, walaupun mereka ramai juga sebenarnya, tapi kenapa kurang mereka masuk? Kan? So kita sekarang berstrategi sama ada rupa-rupanya pelajar ini dia dah buat diploma selama 3 tahun contohnya kan. Kemudian terpaksa menyambung pengajian ke peringkat ijazah lagi 4 tahun. 7 tahun lama tu kan. So apa yang kita lakukan sekarang ialah kita memikirkan tentang artikulasi kita panggil, di mana kita mappingkan subjek-subjek diploma dengan ijazah tadi supaya mereka bila masuk ke peringkat ijazah bukan lagi di tahun pertama. Mereka terus pergi ke tahun kedua, keempat. Jadi mereka akan singkatlah masa dari 2 tahun, mungkin 3 atau 2 tahun saja di peringkat ijazah. So itu strategi kita pertama yang kita buat dan banyak lagi lah. Baik. Datuk, tadi saya berminat dengan memenuhi kerusi yang kosong tu, memenuhkan kerusi yang kosong. Saya nak tanya juga lepas ni berkenaan dengan itu. Tapi kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT.